Akak tengah beri salam tu. Yelah, aku cap. Okey. Akak ni pula memang lemah semangat, dik. Awak segar-segar macam tu nasib baiklah aku tak melatah ya. Minta maaf lah, Kak, ya. Assalamualaikum, apa khabar Jam? Baik, waalaikumsalam. Siapakah jejaka yang handsome di depan I ni pakai baju warna kuning? Ya saya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari tu saya tunggu kakak sampai. Tak lalat tu yang pemanis tu ya kan? Itu satu Malaysia dah faham dah. Oril. 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 Belum breakfast kan? Dia tahu. Teh lalat tu dia buat kat Bangkok. Memang ambil teh lalat betul. Oh ya ke? Teh lalat yang betul tu dia tampal jahit. Tu dapatnya. Dia tahulah ada sumang dengan saya. Tahu tak teh lalat ni beranak? Tak tahu pula. Memang betul. Ada. Suka ada beranak banyak pernah muka. Alah, jadi kita boleh kupas hari ni pasal teh lalat lah. Tak ada maknanya. Okeylah, kita bersua di pagi hari Rabu. Saya tahu ramai yang agak bercinta lah semalam cuti ke keedahnya. Pak hari orang cuti. Pak hari lah. Mana sambung hari Senin lagi tu. Dapatlah Pak hari macam Sampai lagi hujan. Amboi, hangat tak lalat. Amboi, manisnya KB pagi ni. Hari ni Rabu 26 Disember bersamaan 12 Safar 1434 Hijri. Dan kita mulakan mulakan jam ini dengan lagu yang apa? Lagu ni memang baguslah untuk kita buat senaman lah. Memang kalau siapa dengar memang freedom lah. Jadi tak freedom ni memang kena sama untuk hujung-hujung tahun. Dia nak pergi ke freedom tu. Ya. Lagu yang berjodoh persamaan Sinar Pagi. I follow. Sinar Pagi. Ya, itu dia daripada freedom persamaan. Katanya warna biru, warna ungu lah apa kesukaanku. Kalau Angah warna apa? Saya tetap kali hitam. Oh ya ke? Kan? Ikut colour tema lah. Jeb. Orang tu baru nak bagi kata-kata semangat. Okey. Apa dia kata hikmah? Ada kata hikmah tadi Tadi? Sekejap. Alamak, tersimpan pula. Okey. Problem Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hati yang gembira boleh diwajahkan dengan wajah yang gembira. Baik. Tetapi wajah yang gembira tidak semestinya mempunyai hati yang gembira. Jadi hati-hatilah. Hati-hatilah. Maksud dia macam mana Kak Bet? Maksudnya jangan makan hati. Alah, senangnya bagi maksud. Betul lah. Kan kalau makan hati macam mana nak selindung pun. Walaupun wajahnya manis tapi di dalam remuk redam. Jadi dia balik moral of the story. Freedom lah. Freedom lah. Pilih sederhana. Kau sama lirik mak. Tapi sebenarnya kalau orang menghadapi masalah tapi dia masih mempamerkan wajah yang manis dan ceria seperti Jeb all the time, bermakna dia adalah seorang yang pemalas. Saya serumah dengan dia, saya tahu pula. Maknanya dia malas nak pamerkan hati dia yang sebenarnya ya. Biar orang tahu yang indah-indah aje. Gitulah kan kaedah. Bila aku kenang ku renung. Minta tiket vampir dua. Okey Kak Bet, Angah dan juga Jeb. Kita teruskan dengan lagu daripada No Doubt. Ya. Apa judulnya? Don't Speak. Yeah, Sinar Pagi. I follow. Ya, Sinar Pagi bersama Jeb, Angah dan juga morning. Kak Bet di sini. Amboi, good morning. Jangan miang-miang, okey. Ni Kak Bet kan macam biasalah kan. Kak Bet suka import story mori dari luar negara. Apa cerita yang baik ni? Sat lagi nanti kita akan kongsikan cerita tentang boiling water, freezes instantly somewhere. Saya terangkan dengan Jeb maksud dia. Apa tu? Telur setengah masak pagi-pagi. Apa Kak Ben maksudnya tu? Tak, maksudnya air menggelegak. Air yang mendidih ni dia boleh beku. Ya ke? Membeku. Kat tempat yang sejuk lah. Somewhere. Somewhere. Jadi anda bayangkan cuba bayangkan Angah. Kalau kita simbah seseorang dengan air menggelegak, air panas mendidih, selalu jadi apa? Jadi macam saya lah. Melecur lah. Black currant aja. Melecur. Janganlah buat macam tu Angah. Tak, saya akak ni jenis yang belas. Akak tak boleh, empati akak tinggi. Empati. Empati sebab akak kalau orang merendah diri macam saya puspati. Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kejap lagi nanti Kabet Story Mori. Okey, Sinar dan jam berikutnya sekitar 7.05 pagi nanti kita ada lagu merapu keedahnya. Dan kita bagi pendengar yang kontot punya lain versi kontotnya ayat ni. Bagai burung terbang, I'm follow the right road.
Kalau nak dengar sepenuhnya, bukan yang versi kontut. Versi delong. Boleh dengarkan pada pukul 7.05 pagi nanti. Ya, terus setia Sinar Pagi. I follow. Dibawakan oleh Tune Mobile. Sinar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mungkin baru saja berkesempatan bersama-sama kami. Angah ada. Ya, saya selamat pagi. Ya, Angah ada. Jeb ada. Selamat pagi sayang. Ni Kak Ben nak tanya. Pukul berapa Datuk Harimau sekarang berapa? Pukul 7.08 pagi. Wah, pandai. Okey. Dan seperti mana yang kita janjikan, kita ada Mat Saleh. Lagu Merapu. Lagu Merapu Mat Saleh. Dia nak berduet lah pula tu. Nyanyilah. Take it away. Selamat pagi. Thank you very much Mat Saleh. Tu dia berduet dengan Ito. Cinta oh cinta. Dan kalau anda terlepas dengar ataupun anda tak puas lah dengar, alamak lu ramai rindu dekat SY tu kan. Dan yang sewaktu dengannya, nanti ada ulangannya pada 8.10 pagi. Right. Dan apa tu Kak Ben? Ada persoalan ditimbulkan. Kenapa? Persoalannya? Ini lagu seterusnya lah ni. Cuba tengok ni Angah. Lagu apa tu? Yang milik tu milik siapakah gadis ini? Betul kan lagu dia? Betul. Jadi daripada Sudirman, yelah. Sinar Pagi I follow. Senang tak? Kau ni advance sangat. Abang tengok saya. Jeb tengok saya. Apa tadi apa ni? Jeb macam ni tak synchronize. Tak synchronize lah. Okey, lagi sekali Milik siapakah gadis ini daripada Sudirman? Sinar Pagi I follow. Alhamdulillah. Sinar Pagi. Itu dia Allahyarham Datuk Sudirman. Milik siapakah gadis ini? Jeb ada Angah. Idam siapa Angah? Angah idam siapa kan? Cuba cerita. Saya kalau nak ikutkan saya punya mengidam ramai. Oh iya ke? Kalau ikutkan pakai list. Pakai listing. Dasar. Ambon. Ada listing. Main board ke apa? Second board. Main board baik, second board pun baik Kak. Gitulah keedannya. Habis kau Jeb tu? Dalam target siapa Ngah? Dalam target macam dululah. Nelofa lah. Nelofa punya sepupu Kak. Bukan makcik dia Bukan makcik dia, sepupu dia. Gitu. Makcik dia, kalau makcik dia teruk saya. Tapi ramai juga tanya dengan Kak Beb pasal Jeb. Kenapa? Yelah. Kenapa Kak Beb? Ahem lah. Kak Beb kata no comment. No comment kan. Komen dan hari ni tuan-tuan dan perempuan, kita akan bersama dengan Maida. Kita akan bersama dengan DMFK. Dan tajuknya ataupun topik perbincangan kita hari ini permulaan. Untuk tahun baru kan? Permulaan. Ialah macam-macam lah. Tak semestinya tahun baru. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tu amboi Datuk sekarang makin handsome tengok. Saya nak jumpa KE. Kenapa nampak muka macam ni ya Allah? Ya ke? Alamak Datuk. Sebab tu nak jumpa KE? Iyalah. Tahun depan Mila tu. Jadi tahun ni kita nak conquer tu ya. Okey, baiklah. Ya betul, kita akan bersama dengan DMFK bercakap mengenai permulaan. Jadi permulaan ni tak kira permulaan tahun baru ke, permulaan bangun pagi ke, ataupun anda dulu seorang, lepas dua, tiga, nak mulakan macam mana, ataupun kerja baru ke apa ke, apa-apa permulaan sekalipun ya. Betul. Jadi anda boleh calling kami 03-9543-2000 atau sekarang boleh atau SMS SP jarak dan hantarkan SPG dan jarak hantarkan ke 32660. Okey, Sinar Pagi. Ya, Sinar Pagi bersama Jeb, Angah, DMFK dan Kak Beb di sini ya. Jadi hari ni kita nak berstory mori tentang permulaannya Datuk ya. Ya. Dan selalunya kalau kita nak memulakan sesuatu tu, mestinya kita nak memulakan sesuatu yang baik lah tu. On the right foot. Macam tu. Betul tu. Nak makan pun bismillah, nak keluar rumah pun kena baca bismillah. Itulah betul, pandai. Betul tu. Pasal biasa saya dapat tahu Datuk tengok saya punya YouTube lah untuk ceramah-ceramah saya sendiri. Macam saya tak tahu. Saya memang itu memang dah dididik pada kecil lagi tu. Alah comel. Bermula dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Betul, lalu innalillah. Tak. Iyalah. Pandainya. Ada. Yalah, kadang-kadang kita ni dia tak perasan bahawa setiap hari ada satu permulaan. Setiap hari satu permulaan. Betul. Kadang orang tak perasan. Kenapa orang tak lagi dia bangun tidur macam tak apa-apa? Yalah baik sekolah baru. Kalau nak tunggu kahwin baru nak berubah, nak tunggu sekolah rendah, sekolah menengah, nak tunggu kerja baru, nak tunggu kadang-kadang orang bercerai baru nak berubah. Nak berubah. Ini permulaan ni kadang-kadang sebenarnya
satu perkara yang tiap-tiap hari patut kita lakukan. Bila kita tiap-tiap hari kita dah mula dengan baru dengan positif, persoalan yang paling penting yang saya nak kita bincang lah pagi ni ialah macam mana nak cari titik permulaan. Oh, titik permulaan tu kan. Itu bukan tajuk lagu tau yang Datuk sebut tu. Tahu titik permulaan. Dan bukan juga titik puspa ke apa. Tapi Datuk, kadang-kadang Datuk ada orang baru nak mula. Tak tengok Abby. Mentang-mentang kita orang lama, titik puspa. Tak kenal, you tak kenal titik puspa? Saya kenal titik puspa. Macam mana? Saya tahulah titik puspa. Lagu dia. Dalam dakapan senja ku renungi. Ya ke? Fail, tolonglah. Jangan. Itu Brody. Bukan, itu Emily Contessa. Oh, dasar Datuk. Orang lama. Orang lama. Datuk. Uji Rashid Datuk. Saya baru nak uji Datuk. Datuk dah tak teruji. Macam mana Datuk? Lagu titik puspa macam jangan tak tahu. Okeylah, kalau anda ada apa-apa kemusykilan ke nak tanya pada Datuk ke pandangan Datuk ke, Jeb bolehlah menyelit-nyelit dan juga hangarkan. Anda boleh calling kami 03 9543 2000 atau dan juga boleh hantarkan SMS SPG jarak dan hantarkan ke 32660. Ya, betul tu. Satu permulaan yang baik Pasal Okeylah, kita berhibur dahulu daripada Zivilia Aisheteru. Sinar Pagi. I follow. Ya, Sinar Pagi. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu paling istimewa paling di MFK. istimewa. Betul takkan? Amboi korang berbual-bual kan. Kat Melu pun nak buat kopi tadi. Inilah saya rasa yang masa yang paling terbaik kalau dapat bersama dengan Datuk pagi ni. Betul tu. Aura Datuk. Kalau boleh hari ni gaji Angah potong lah, pasal dia rasa ini masa paling terbaik. Datuk bagi kita ilmu pagi ni tak perlu dibayar. Betul tu. Ya. Tiba-tiba. Jadi Sina tak payahlah bayar Angah. Masa dia cakap tak perlu bayar tu kau pandai pula dia. Betul jangan. Okey Datuk, kita ada Firdaus di ujung talian ni. Apa ceritanya? Saya ni baru bermula hidup berdua ni. Cantik lah tu. Elok sangat tu. Masalah saya ni, semenjak saya kahwin sampai sekarang susah sangat saya nak tidur. Dulu senang dia tidur. Macam mana nak buat tu? Kalau Datuk ada tips ke ni, kalau tidur berdua ni rasa kekor pula. Macam mana tu, Tok? Ni mesti tidur lasak. Ni perangai alung lah ni. Perangai pula. Saya lagi teruk. Saya dah 7 tahun tak tidur. Lagi teruk. Angah ni kalau tidur berdua dah jadi tidur bertiga, pasal dia mewakili dua. Betul lah tu. Dia kena double king size. Okey, terima kasih banyak Firdaus. Okey. Itulah dia Firdaus. Macam mana tu Datuk? Itu mana kerja memang biasa lah. Benda baru memang tak. Dia dah biasa tidur. Dia kadang ni orang yang kena tak boleh bersettle tidur bila bersama ni, dia ada perangai-perangai pelik. Perangai pelik yang kadang masa mula tidur elok pakai kain, masa bangun tidur kain dah tak ada. Contoh. Ini yang dia tak saya takut. Alah, apa jadikan kalau kain aku dah? Contohlah Abi. Ini kisah-kisah benar semua ni. Mungkin tidur lasak pun ya juga. Memang tidur lasak atau bakal geboh. Sama lah, geboh pun hilang ke mana? Kalau kain pun hilang, geboh dah tak ke mana. Geboh pun lagi sama je. Tiba-tiba free show je. Itulah dia. Itulah kadang-kadang. So apa nak buat? Ini sebenarnya benda permulaan baru yang memang begitu. So dia kena pertama-tamanya dia ialah pertama-tama tu. Pertama ni klise lah. Dia kena doa, ya Allah pemudahkan aku untuk tidur berdua ya Allah dengan aku terasa kekok. Langkah pertama kena doa. Betul. Langkah kedua kena tukar dia punya paradigma kepala dia. Aku tu tidur seorang lain ni sekarang berdua. Kena memang kena biasakan lah. Macam mana? Ini satu sunnah Nabi, satu lumrah. Orang berumah tangga tidur bersama. Betul. Takkanlah orang dah kahwin tidur masing-masing. Tapi saya akui saya tidur lasak tu. Jadi saya dah ada plan saya kalau saya kahwin nanti, saya nak atasi masalah saya tidur lasak tu, saya akan beli katil. Tak, saya akan beli katil double decker tu lah. Jadi saya awak masih lagi boleh bergerak. Awak di bawah lah. Itu kata Piramli, itu perancang keluarga. Itu namanya bukan rumah tangga. Itu namanya rumah terbakar. Apa dah yang kau kahwin bini kau kat bawah, kau kat atas? Tak boleh kan? Gila. Tak apalah. Tak sampai time turun bawah. Tidur naik atas. Selalu purata dalam berapa lama kat tempoh untuk dia mengatasi masalah ni yang biasanya kalau betul-betul paling lama 40 hari. 40 hari. Ya sebab ikut Kak Bet tanya pun. Yelah, skor 40 hari betul lah tu. Dia pun tak ada pengalaman. Kak Bet dengan saya samalah.
Okey, sorry komen. Saya tersasul. Sama status dengan satu bet. Kak Bet bukan apa, tak ada pengalaman lagi. Sebenarnya. Sama. Okay. Tak ada mama lagi. Lagi tu yang kena tu. So ni sebab apa? Ikut kajian psikologi. Yang satu tempat baru terbentuk dalam 40 hari. 40 hari. So kena biasakan. Tapi itulah mulakan dengan doa, betulkan dalam kepala bahawa it is okay, normal untuk aku kalau rasa kekok bila nak tidur bersama kali pertama. Memang kekok. Memang kekok. Dah biasa seorang, lasak, whatever kan. Ada perangai kuih hidung selamba je. Kentut kuat. Sama. Betul. Kentut kuat. Tak, saya kentut menutup tu. Bukan kuat lagi tu. Jadi malu kan? Jadi saya kalau besok kalau saya kahwin besok, agak kalau nak terkentut saya pergi toilet lah. Pandai pun. Jadi besok kahwin. Belum lagi tu. Tapi start besok insya-Allah saya akan berdoa untuk sebelum tidur. Amin. Tapi dia memang Datuk, saya serumangan dia kalau kentut terbuka 4 cm. Astaghfirullahalazim. Okey. Censored mana? Okey, baiklah, kalau anda ada apa-apa persoalan berkaitan dengan permulaan, tak kira permulaan kerja ke, permulaan dalam anda baru berpindah ke, atau apa-apa yang mulalah, anda boleh calling kami 0395432000 ataupun SPG Jarak hantar ke 32660. Sinar Pagi. I follow. Ulangannya ada 8.10 minit pagi. Dan hari ni special sebab kita ada di MFK. Cik pun ada. Dan juga Angah. Banyak saya nak timba ilmu ni daripada Datuk ni. Ya, betul. Dan Datuk, sebenarnya kita ada Ila di ujung talian ni. Okey, Ila cerita. Ila menyanyi ni kan? Bukan. Tu Ila. Ni Ila. Ila. Permulaan daripada permulaan yang topik hari ni tentang kehidupan lah. Macam saya baru bergelar single balik. Hingga balik. Hingga balik. Di mana permulaan hidup saya nak kena handle anak-anak saya, nak kena handle dari segi perbelanjaan dalam family kita orang 3 orang ni. Tahun depan nak kalau boleh nak hidup dengan lebih ceria, lebih gembira, lebih tenang. Semua untuk sebab status kita sekarang dah single balik ni, orang cakap banyak dugaan. Banyak dugaan dari segi masyarakat, kawan-kawan semuanya nak kena fikir. Okey, baik, terima kasih banyak Ila ya. Sabar ya Kak Ila. Amboi. Nampak tu. Yelah, pesanan seorang duda. Bukan berduda. Pesanan daripada seorang yang pernah sama mengalami. Yelah. Jangan tengok aku, baik kau tengok Datuk. Tapi di ujung cerita ni nanti nak cerita sikit. Ini kebetulan dengan Datuk. Okay. Kita settlekan dulu masalah ni dulu. Okey, pertama-tamanya kita kena terima Laila ya. Sebab sebenarnya saya selalu sebut pada orang yang ada masalah ni, Tuhan bagi kita 3 perkara. Ya, kita minta apa pun ke Allah, tapi Allah akan bagi kita 3 perkara. Ya, yang pertamanya Allah bagi kita apa yang baik untuk kita. Yang kedua apa yang kita perlu, dan yang ketiga apa yang kita layak. So yang kita terima katalah perpisahan Ila ni sebenarnya satu benda yang baik sebenarnya. Ya ke Datuk? Kalau tidak Allah tak menjadikan. Sebenarnya perpisahan ni sebenarnya benda yang baik. Ya, untuk dia lah. Ya. So jadi dan satu perkara lagi yang kita kena ingat ialah Ila kena ingat Tuhan berikan seorang wanita ni kekuatan lebih dari lelaki. So ada satu hadis berbunyi ada 2 perkara yang orang perempuan lebih. Satu ialah kuat berkorban, tahan berkorban. Yang keduanya pandai memujuk. Jadi gunakan kekuatan itu. Sebab ialah sebenarnya orang perempuan ni mampu buat tanggungjawab ayah dan ibu. Tapi lelaki tak pandai, tak mampu. Sebenarnya bila dia pisah, dia terpaksa kahwin cepat. Kahwin lagi, segera kahwin. Patutlah Kak Ebi takkan kahwin lagi. Apa pula kau buat? Maknanya dia kuat lah. Macam Datuk cakap tadi, lelaki kalau dia bercerai, dia tak boleh lama. Dia mesti nak ada ni. Pasal dia lemah. Perempuan tu kuat. Sebab tu saya cakap Kak Ebi bertahan. Saya apa pula saya kahwin? Saya dah 7 tahun dah menjanda. Menduda. Menduda. Mana ada cepat, lambat. Iyalah, memanglah. Maksudnya awak memang tak kuat. Awak tetap tak kuat, tapi tak ada orang nak. Ayah tu kelakar. So, tapi mungkin saya boleh share sikit dengan Datuk sini. Boleh? Kalau pasal perceraian kan. Saya masa tu saya pernah minta khidmat daripada Datuk. Sedang belajar lawak, Datuk kata berbaliklah, berdoalah di sejadah, dapatkan keredaan, yang lain settle. Saya ingat tu Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Datuk bukan doktor. Datuk. Okey, kita dengar dulu daripada Amy Mastura. Bukakanlah pintu hatimu. Buka lagi. I follow di hatimu.
terkunci. Pagi itu dia, bukakanlah pintu. Amy Masdura 7.42 minit pagi. Ya, ada Jeb, Angah dan juga Cecil di MFK. Nampak tak tadi saya bagi ceramah pada Datuk? Rekod tadi tu. Bukan membuka open mind untuk Datuk. Tak, kita share Datuk. Itu satu permulaan yang bagus. Permulaan yang bagus. Saya akan manfaatkan peluang bersama Datuk ni. Bukan senang ni. Okey, Datuk, kita lalukan panggilan anda. Okey, apa-apa persoalan ya, kemusykilan berkaitan dengan permulaan ni, bolehlah anda ajukan kepada DMFK 0395432000. Dan sementara itu saya nak tanya Datuk, permulaan ni adakah perlu permulaan yang nampak terang jelas ataupun sesuatu yang dalaman? Batin. Dia kedua-duanya. Dia permulaan ni ada satu package. Ya, package kena package. Semua ada package lah. Ya, package Angah ni nampaknya memang dia macam nak pakainya macam ni lah. Lemak dengan semak dia bercampur package kan. Lemak dengan semak. I like. So package tu kena ada. Artinya dia kena bermula daripada dalaman. Ya, hati kena betul, kepala kena betul, tindak tanduk kena betul, penampilan kena betul. So ni semua package. So permulaan itu kena mula pada hati lah. Semua besar dari kalbu. Lepas tu kepala pun kena. Sebab hati kawal fikiran kawal tindakan kawal hasil. So memula dengan hati. Betul, fikiran pun kena dibetulkan, memula berubah. Lepas tu tindak tanduk kena berubah, penampilan kena berubah. Dan kena ada cikgu, kena ada guru. Kita nak berubah, kena ada guru. Okey Datuk. Kena ada mentor, kena ada advisor, kena ada penasihat. Ya, betul. Macam nak berubah kalau tak ada berkawan, tak ada guru. Sebenarnya setua saya ni pun dalam handphone saya ni ada 100-200 orang guru saya yang saya rujuk dari masa ke masa. Masih lagi tu? Masih berguru. Ini dah tua kalau masih muda. Datuk tak tua lah tu. Handsome lagi. Handsome tu handsome lah, tapi dah bangka. Yang tu betul. Handsome bangka. Buat bangka betul tu. Akan kau kawan. Kawan tu tapi kena juga. Okey, baiklah, macam itulah keadaannya. Kalau anda ada apa-apa kemusykilan ke persoalan berkaitan dengan permulaan, anda boleh ajukan soalan tu pada Datuk 0395432000 ataupun dan juga hantarkan SMS SPG jarak kan hantar ke 32660. Tapi Kak Bet, saya nak tanya Datuk sikit je lagi ni. Boleh Datuk Yes, kadang-kadang kita nak mula, kita dah rasa terlambat. Kita nak mula macam tajuk kita hari ni permulaan. Kita kata aku nak mula hari ni. Tapi macam dah lewat kot. Tapi saya ada terbaca satu artikel yang buatkan saya rasa macam tersentuh Datuk. Dia kata apa? Tak terlambat pada yang dah terlewat. Kejap lagi nanti kita story more lebih panjang lagi. Pasal saya nak mula ni. Sinar pagi. Tamu istimewa di MFK, Jeb, Angah, Kak Bet di sini bercakap mengenai permulaan. Dan sebenarnya tadi kita ada pemanggil Datuk. Jeb, Angah. Nama dia Jamal. Bukan Jamaluddin Jamal pemanggil ya. Dan dia punya dia masalah dia lah di tempat kerja lama, dia segala-galanya teratur. Mak dia masuk pukul 8, siapkan report. Sistematik lah. Betul-betul. Tapi tempat kerja baru dia ni, dia punya suasana kerja dia lain. Budaya kerja dia. Sebab ramai yang relax, macam slow motion, banyak rehat. Jadi dia pun macam rasa canggung jugalah. Jadi macam mana Datuk permulaan yang macam tu? Itulah ini satu perkara yang kadang-kadang kita terpaksa terima lah. Sebab ni Jamal masuk ke satu tempat baru, ada budaya kerja di situ. Dia tak boleh ubah budaya kerja tu. Ya, kalau kebanyakan orang tu relax, ke lepak, ke minum pagi pukul 8, pukul 10 minum dan sebagainya, contoh ya. So apa dia nak buat? Tapi dia boleh ubah budaya diri dia. So budaya diri dia boleh kawal, budaya kerja tak boleh kawal. Betul tu. So itu yang kita patut buat. So artinya bila Jamal maintain dengan dia punya semangat macam kerja ke tempat lama, sistematik, disiplin, orang nampak. Orang nampak. Tapi jangan pula kita mengata orang lain, apa kau orang ni asyik. Jangan pula mengata, nanti orang menyampah. Takut dia berubah, nanti orang pula bercakap pasal dia ni tunjuk lebih lah kerja. Itu dia. Itulah. Supaya kena buat baik kat orang lain, buat baik lah, buat baik dan sebagainya. Tapi tak apalah, kalau awak memang jujur, memang kerja rajin, orang nampak. Orang nampak. So itulah, budaya diri jangan ubah. Budaya tempat kerja baru, budaya pejabat, you tak boleh ubah. Itu kena ingat. Dan jangan pula Jamal buat perubahan seorang aja. So dia kena doakan supaya kawan-kawan dia berubah sama. Pasal apa tu, saya rasa saya boleh selitkan sikit. Pasal saya pernah ingat dulu Datuk cakap, Kak Mai cakap kerja tu adalah satu ibadah. Ya, betul. Ya Allah, pandai. Ya betul tu. Saya sekolah Mahat 3 tahun tak pernah lepas tu. Pernah lepas? Tak pernah lepas. Lepas apa tak tahu tu. Kalaupun orang tak nampak Datuk, tapi Tuhan kan Maha tahu. Itu Tuhan Allah nampak. Ya, betul. Itulah dia. Jadi apa ni sekarang ni masalahnya pasal dia dah terbiasa rajin kerja tempat lama. Maknanya dia memang rajin. Tapi bila dia masuk ke tempat baru ni macam slow, macam asyik, banyak sangat masa rest. Jadi Kak Bet boleh tolong tak? Dia kerja kat mana? Saya nak kerja kat situ lah.
Kau nak tukar pula budaya kau. Yelah, dia rest macam relax kan. Kita ingat awak rajin. Dia memang rajin tu. Sebab saya pergi sana, saya nak betulkan dia orang. Bukan okey. Saya serupa dengan dia tu. Datuk, mulianya niat. Mulia. Bagus. Okey. Baiklah, anda boleh calling lagi 0395432000 bercakap mengenai permulaan. Ini dia Dewa 19 sedang ingin bercinta sinar pagi. Dan sekarang ni kami sedang ingin berbicara mengenai permulaan. Ya, betul tu. Tadi Kak Bet terpesona juga. Kenapa Kak Bet? Falsafah. Bukan falsafah tadi. Apa kata-kata tu? Hikmah, kata-kata hikmah. Yelah, ada setengah orang nak berubah, tapi dia dah rasa dia dah macam terlambat. Tapi itulah saya cakap dengan Datuk. Saya terbaca artikel tu. Dia tulis tak terlambat pada sesiapa yang dah terlewat. Tak terlewat pada siapa yang dah terlambat. Jadi saya rasa besar erti dia tu. Kira boleh huraikan? Boleh tak tu? Sebenarnya kita dalam Islam lah, kita orang Islamnya selagi belum meninggal dunia, sebelum nyawa kita sampai ke ghar-gharah ni, sampai ke kerongkong, kita masih boleh berubah, masih boleh bertaubat, boleh masih minta ampun. So tidak pernah terlewat. Saya teringat tu yang paling clear tu yang saya sebut tadi tu, bila Nabi kata bila kita ada benih kurma lah kat tangan kita ni, benih ya, dan kita dah nampak tanda-tanda besok kiamat. Nabi kata tanam. Betul. Walaupun besok nak kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya tidak pernah terlewat. Buat. Betul. Dengar tu kan? Dengar. Cuma kat sini kalau saya berselit sikit, macam semua orang nak buat permulaan yang baru, tapi bisikan tu sentiasa ada kan tu kan. Nak melawankan bisikan tu kan. Kadang-kadang kita pun tengah solat pun kadang tiba-tiba ada macam bisikan yang macam yang kita mengganggu. Kita macam astagfirullahalazim, apa pula ni betul, tengah solat ni. Saya kan selalu banyak dapat tu. Dia kata kanan cakap kita besok kita bermula yang baru, yang kiri cakap elak lu. Lu selesaikan boleh kan. Jadi nak menangani tu. Saya tengok ajawuk. Yang satu lebih tu. Satu lebih tu. Berkahwin tu. Ajawuk satu lebih. Kak Bet, ajawuk. Ingat. Jauh. Kak Bet. So tidak terlewat Kak Bet. Betul lah, jawuk 100 lebih Kak. Tidak terlewat, cuma senja je lah. Kau ni bunuh semangat. Kau bunuh semangat lah. Tak apa. Kak Bet dah mengaku dah senja. Bukan Kak Bet. Yang wok tadi. Kak Bet ni K-pop. Tapi betul tu kan, kadang-kadang ada bisikan-bisikan yang macam itu tu, macam mana cara kita nak tanggani? Itu memang betul. Niat nak buat baik aja, maka adalah setan akan kacau supaya buat yang sebaliknya. Itu ada tips ke untuk nak maksudnya untuk nak hilangkan bisikan macam itu? Nak mula kan, mula dengan cara balik. So itu sebabnya mulut kita ni, bab kata Nabi, orang yang satu hari satu malam tu, dia bukan banyak, 10 kali je selawat, maka Jibril akan pimpin kita supaya tak masuk neraka, tak jatuh dalam 10 kali je. 10 kali je. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, 10 kali. Lepas tu Israfil akan doakan supaya semua dosa kita diampunkan. Mikael akan bagi kita minum dari telaga Kausar, dan Israel akan cabut nyawa kita perlahan-lahan, macam cabut nyawa Nabi-Nabi. So selawat banyak-banyak, paling kurang 10 kali. Lepas tu kalau boleh lah, tiap hari kita kuatkan iman kita. Masa naik kereta tu, naik kereta nak pergi kerja tu, kalimat thayyibah la ilaha illallah 100 kali. That's all. Bila barang siapa menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah 100 kali, 90 penyakit dan masalah selesai. Jadi mudah kita jadi positif, mudah nak mulakan. Bisikan masih akan ada. Jadi kena lawan. Tapi selawat, zikir banyak-banyak tu Zikir je. Zikir tu lah. Zikirnya selawat dengan la ilaha illallah. Itulah penghapus bisikan tu lah tu. Yes, zikrullah. Penghapus bisikan tu, insyaAllah. Itu je. Dan kita kongsi bersama lagi. Betul lah, baru kita dapat share kan. Nak mula. Betul. Bersama kami berempat hari ini Dan kepada anda yang terlepas dengar lagu Merapu Mak Saleh, duet pula tu kan, kita dengarkan sikit je. Bagai burung terbang, jadi ke bang? I follow the right road. If you want to listen the full version, you waiting, okay? Please stay tuned. Sinar Pagi. DMFK pun ada. Dan kalau anda terlepas dengar lagu Merapu Mak Saleh, pukul 7.05 pagi tadi kan, kita ulang sekali lagi lah. Boleh. Nak berduet lah pula tu dengan si Ito. Take it away. Oh, it's true what they say, love can change again. That is blind love, that is love, that is love, life and death. Cintaku kini hanyalah satu pada Ia yang Maha Kuasa.
Pencipta alam yang luas terbentang, tiada bandingan. Ku meniti jalan yang benar, ku memuji alam semesta, ku mengharu lautan luas, bagai burung terbang melayang. I'm follow the right road, I'm praise the whole world, I'm swimming ocean wide, like the bird fly. The bird fly. Thank you very much lah Mak Saleh. Okay, tomorrow you come again, okay? Fly. Okay, dan sekali lagi kita nak abang ni. Hari ni kita nak berbincang-bincang story Mori tentang permulaan. Ya, dan macam Datuk kata tadi kan, sebenarnya setiap detik itu adalah permulaan ya, Datuk ya. Betul. Tanpa kita sedari ataupun sedari. Betul. Dan kalau kita tak sedari pun, sedara pun kena sedarlah. Dan dalam kehidupan ni juga Datuk, kita ada fasa-fasa dalam kehidupan kita. Macam kita kanak-kanak, lepas tu masuk alam dewasa kan. Sampai alam akhir lah. Alam barzah. You alam apa sekarang? Saya alam remaja tu. Pasal saya ni tengah geng-geng K-pop sekarang. Okey, kalau anda ada apa-apa kemusykilan ataupun persoalan berkaitan dengan permulaan, mungkinlah anda baru memulakan sesuatu, kita tak tahu apa benda, buat kerja ke, kehidupan ke, ataupun apa-apa juga, anda bolehlah calling kami. 0393 pula. Sorry, mata gabun pagi-pagi. Okey, lagi sekali 0395432000. Ya, anda boleh SMS, caranya type SPG jarak dan hantarkan ke 32660. Nampak tu dengan penuh beriman tau. Kan? Sebelah Datuk ni. Alhamdulillah. Tiba-tiba baik semua ya. Itulah dia. Dan juga satu permulaan yang bagus lah kalau kita berkawan-kawan dengan orang-orang macam Datuk kan. Betul. Ini dia Jam Abdillah, aku penghibur Sinar Pagi. I follow. Ajaib Anga, Kak Bet dan of course DMFK. Wow, tu dia. Dan hari ni kita bercakap mengenai permulaan. Dan permulaan ni sama ada kita sedari ataupun tidak, sebenarnya berlaku setiap detik, setiap saat lah. Sama ada kita nak berubah, sebab berubah ni pun bersangkut paut dengan permulaan, betul tak juga? Betul. Tapi tak payah tunggu tahun baru kan tu nak berubah tu. Tahun baru tak payah tergantuk sangat, tak payah kena aksiden kaki patah baru nak berubah. Itulah sebab saya sebut tadi, yang masalah kita ni sekarang kita tak jumpa, macam nak cari titik permulaan yang positif. Ya betul. Sebenarnya maaflah kata nak share. Setiap malam bila saya nak tidur, saya akan tidur, ya Allah, kalau aku masih panjang umur besok, jadikan besok aku lebih baik daripada hari. Ya betul. Kalau besok aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam baik. Jadi kalau kita besok, kalau aku masih hidup, jadikan besok lebih baik. Kalau lebih baik, dia akan jadi permulaan. Permulaan yang positif. Betul lah. Doa lah dulu. Kita tak doa lah tu kan. Balik pada doa lah. Balik pada doa. Doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Jadi kalau kita tak berdoa, rugilah. Betul lah tu. Ada senjata tak guna. Ada senjata tak guna, gila. Yelah, betul lah tu. Datuk, misal katalah kalau sebelum inilah kita adalah ciri-ciri ataupun elemen-elemen, bukan nak, tapi mungkin ada sikap bersikap bersangka buruk ke. Macam mana kita nak mulakan supaya kita dapat menangkis, menepis, membuang sikit demi sikit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, kan tu kan. Lentera hidup ini. Jamaah. Betul lah tu. Betul lah tu. Sebenarnya apa yang Jajab cakap tu betul. Sebenarnya semua sangka buruk kerana bermula daripada hati yang kotor. Sebab saya sebut tadi, hati kawal fikiran. Betul. Soal hati kita, persoalannya adakah semua para pendengar kita kan, ataupun saya sendiri, Kak Bet ke Jeff ke apa nama, Angah, adakah kita cuci hati kita tadi? Sebenarnya kita cuci hati kita dengan istighfar banyak-banyak. Nabi yang maksum pun 100 kali. Yang maksum tak ada dosa, kita astaghfirullahalazim ya. Lepas tu kita kena cuci hati kita dengan maafkan orang, minta maaf. Malahan kata Nabi, cuci pinggan akan mencuci hati. Oh ya ke? Cuci pinggan. Cuci pinggan tu.
Kalau cuci mangkuk ayun lagi apatah lagi. Itu saya nak tanya Datuk tu. Kalau macam cuci pinggan, kalau kereta macam kotor boleh cuci kan. Macam hati tu mungkin Datuk ada tip nak cuci hati. Itulah. Takkan nak makan Ezion Datuk. Berbuih mulut. Idea tu bagus. Cuba dulu. Itu bukan cuci hati, itu cuci darah. Itulah. Macam mana tu? Dengan istighfar banyak-banyak, dengan solat taubat. Solat taubat. Solat taubat. Dan kalau hutang barang kat orang, pulangkan. Kalau ambil barang orang, pulangkan. Itu penting tu. Mempengaruhi Datuk. Mempengaruhi. Kalau hati kita tak boleh bersih. Datuk, tak semestinya kalau kita nak pulangkan barang orang tu, kita nak kena pergi pusat-pusat agensi tertentu. Tak kisah juga kalau kita nak pulangkan barang orang, kita tak tahu tuan dia. Kita sedekahkan kat masjid, tapi kita wakafkan pahala kita tu kita hadiahkan, niatkan kepada orang yang pada kita nak ambil orang. InsyaAllah. Pasal macam kawan saya Datuk kan, dia ni memang kata orang tu nakal lah. Nakal. Jadi, kawan awak ke awak? Kawan saya Datuk. Okay. Dia memang nakal. Jadi saya dah nasihat dia. Akhirnya dia berubah Datuk. Bermakna orang tak semestinya dia akan jadi macam tu, dia akan macam itu je. Betul. Jadi kawan saya tu sekarang dia makin berubah, makin teruk. Kau ke tengah ke ni? Itu betul lah tu. Betul lah tu apa yang dia cakap tu. Dia mewakili diri dia sebenarnya tu. Jom kita bedal ke bagi. Okey, anda boleh telefon kami 0395432000 ataupun SPG jarak hantar ke 32660. Kita bercakap mengenai permulaan Sinar Pagi. Ambul, kau main lagi. Kau menyanyikan lagu untuk Datuk je lagu tu. Ya, ni kan. Yelah, maklum duduk sebelah Datuk kan. Dan kita pun kita pun cerita pasal bisikan-bisikan tadi. Keluarlah lagu tu. Keedahnya. Baiklah Datuk, kita ada Zura kalau tak silap di hujung talian ni. Cerita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Datuk. Apa cerita? Sebenarnya saya telefon Datuk ni nak minta nasihat. Ingat minta telefon saya dah keluarga. Saya sebenarnya nak cerita pasal hati lah kan. Saya nak berubah sebab nak mulakan semula lah, maksudnya perhubungan saya dengan suami saya. Sebab adalah perkara yang dia buat yang melukakan hati saya. Sepanjang 14 tahun kita kahwin, memanglah orang kata hubungan suami isteri ni ada orang kata pahit dan manis dia kan. Dan selalunya memang saya terima je lah. Tapi yang baru-baru ni saya agak terluka lah sangat-sangat. Tapi saya tak nak lah give up macam tu saja. Sebab kan ada anak-anak dan segalanya. Dan juga yelah, pada saya nak redha kan. Pasti. Tapi hati saya ni macam masih rasa macam tak puas hati. Dia tak puas hati dah tu. Itulah dia. Macam mana tu ya? Adakah bersangkut paut dengan masih lagi bisikan tu? Memanglah ada bisikan tu. Biasa ada kan tu kan. Ya, sebab dia ni orang perempuan ni, dia kalau sayang kat lelaki suami, dia akan sayang sepenuh hati. Jadi kalau suami lukakan hati dia, luka ni berat juga ya. So sebenarnya ialah untuk semua soalan berkaitan dengan rumah tangga ni ada 3 penyelesaian. Pertama, jangan buat apa sengsara macam sekarang lah. Yang kedua, minta cerai. Dan Azura daripada Penang tadi kata dia tak nak cerai. Ya, of course lah, sebab ada anak-anak. Yang ketiganya ni dia, berubah luar dalam secara berpackage untuk terus hidup dengan bahagia. Caranya, pertama yang disebut tadi lah, jaga solat 5 waktu, solat taubat, solat hajat, dan maafkan semua orang sebelum tidur. Dan kalau masa sedih, masa teringat peristiwa apa ni yang suami lukakan hati dia tu, baca 3 doa Nabi yang saya selalu sebut. Ya, bila sedih je atau stres, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedua, ya Allah aku redha. Dia nak jadi redha. Ya Allah aku redha dengan segala ujian kau. Aku redha ya Allah. Yang ketiga, ya Allah aku ada masalah gini dengan suami aku, kau selesaikan ya Allah. Itu doa yang Nabi ajar. Dan yang last sekali, untuk nasihat pada Azura dan semualah para pendengar yang ada masalah yang hampir-hampir serupa, tolong baca, amalkan doa-doa harian ya. Dan doa pembuka 12 pintu supaya semua pintu-pintu kehebatan terbuka ya. Doa pembuka 12 pintu, doa pelindung sifat negatif yang Nabi ajar, dan bismillah 5. Doa-doa ni semua ada kat saya punya Facebook. Pergi ke Facebook saya, Fazilah Kamsah Rapat. Carilah. Ya, scroll ke bawah, dapatlah doa-doa ni. Doa pembuka 12 pintu, doa pelindung sifat negatif, dan bismillah 5. InsyaAllah kita akan dapat kekuatan. Jadi ini doa-doa yang boleh memujuk hati sendiri. Memujuk hati, dan kalau yang bujang dapat jodoh. Bujang dapat jodoh cepat. Dengar je. Dengar. Mungkin saya boleh share sikit untuk caller tadi tu.
Mungkin dia boleh mengimbas balik dengan husband dia tu perkara-perkara yang akan jadi indah. Kenangan manis. Kenangan manis. Mungkin dia dulu sama-sama kata makan durian, lepas tu lawan sendawa yang boleh mendatangkan benda-benda yang ceria lah. Boleh ke tu? Apa kau ni? Lawan sendawa. Tak, aku dulu aku dengan bini aku macam tu, makan durian lepas tu lawan sendawa. Itu tabiat pelik lah tu. Tabiat pelik tapi dia boleh menceriakan. Itu tabiat pelik ke buang tabiat tu? Macam buang tabiat. Aku juga dah macam memerang dah perangai. Tadi kata kawan. Kawan ni. Yelah betul. Memerang. Tapi kalau hati dah terlalu terluka sangat, memang tak boleh nak ubat, bandagekan je lah. Itulah. Bandagekan. Hebat. Kau buat hati kau macam hati ayam je. Hati luka yang berdarah ya. Okey, jadi kita dahulukan panggilan anda. Apa-apa juga berkaitan dengan permulaan, boleh call 0395432000 ataupun SPG jarak hantar ke 32660. Maya Matahari Sinar Matahari Hai Bolo. Terbitnya mengejut mimpi. Di MFK nak bercakap tentang permulaan, betul kan? Amazing race dan juga Anga. Jadi kejap lagi nanti kita ada Hawa. Apa pula ceritanya? Sekejap lagi terus setia Sinar Pagi. Follow Buletin Awani Sinar, sumber dari Reuters, Bernama dan Bloomberg. Tawaran istimewa bateri tulen Toyota hanya dari RM159. Toyota, moving forward. Angkatan Tentera Malaysia telah mula menggerakkan anggota dan jentera ke Pantai Timur untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Bilangan mangsa yang terpaksa dipindahkan di 3 negeri berkenaan juga telah meningkat kepada lebih 13,000 orang. Terengganu mencatat bilangan mangsa tertinggi lebih 6,500 orang. Dalam pada itu, musim banjir di negeri itu kali ini juga telah meragut korban pertama. Mangsa seorang wanita lemas selepas tergelincir ke dalam sungai berarus deras di Setio. Sementara itu, bilangan mangsa banjir di 7 daerah Kelantan kini melebihi 4,100 orang. Di Pahang pula, 3 daerah dilanda banjir mengakibatkan hampir 2,400 mangsa kini berlindung di pusat pemindahan. Sebuah trailer dilaporkan terbabas di Bukit Kayu Hitam mengakibatkan muatan papan yang dibawanya menghempap sebuah kereta, meragut nyawa seorang penuntut UUM. Dan seorang penternak di Johor berputih mata selepas 120 ekor kambing dan lembunya dicuri. Beralih ke berita sukan, dibawakan oleh Caltex dengan Tecron, kuasa pembersih yang terbukti membantu meningkatkan prestasi enjin. Pengurus sementara Chelsea, Rafael Benitez, dijangka tidak dapat turunkan Daniel Sturridge untuk aksi Liga Perdana Inggeris menentang Norwich malam ini, ekoran kecederaan. Saksikan Chelsea menentang Norwich secara langsung jam 11 malam di Astro Supersport 3. Jurulatih Selangor Irfan Bakti berkata dia masih berbincang dengan pihak pengurusan berhubung siapa yang akan menjadi ketua pasukan baru bagi menggantikan tempat Safi Rahim yang berhijrah ke Darul Takzim FC. Dan Malaysia tewas 1-2 kepada China pada perlawanan keempat kejohanan hoki trofi juara-juara Asia di Doha. Dengan itu, sekian berita. Yang Sinar Pagi, selamat bersarapan kami ucapkan kepada anda. Dan sebagaimana sedia maklum, Jeb, Anga, Kak Bet dan juga DMFK, hari ni kita nak kupeh-kupeh. Kita nak bercerita-cerita tentang permulaan. Okey, Datuk, kita ada Hawa di juntalan ni. Apa ceritanya? Hawa nak berubah menjadi lebih baik, tapi Hawa tak nak cara nak menangani orang-orang yang nak selalu condemn. Macam yelah, kita berubah sepatutnya orang support lah, kawan support lah. Kadang bila condemn kita ni, Hawa jadi macam kadang tu ni jugalah kan, down jugalah tu yang Hawa rasa macam mana nak minta pendapat Datuk kan. Okey, pendapatan saya lumayan. So Alhamdulillah. Pendapatan apa tadi tu? Pendapatan? Ya, cukup. Kang saya budak-budak lagi kan. Kang LHDN dengar kan susah. Dakwa. Kalau kaum Melaka ni dakwa. So bila kawan condemn tu sebenarnya dia tak mampu nak ikut kehebatan kita. Ya, betul. Bila kawan kita tu, kalau kawan kita hebat, kita nak jadi hebat, dia akan seronok. Betul. Tapi kita nak jadi baik, dia memang masih nak teruk, maka dia akan condemn kita. Betul. Sebab dia malu. Betul. So pertamanya apa yang Hawa boleh buat ialah maaflah, ni pun boring ni. Doakan kawan supaya sama-sama berubah. Maafkan dia. Dan yang penting nombor 3, bantu kawan kita tu. Tiap-tiap kali ada problem, bantu dia. Dia tak ada transport ke apa, dan belanja makan. Kalau boleh zikirkan kat dia sikit tu. Ya Allah. Dalam bisikan kita nak lawan, bisikan kawan dia kita nak lawan juga. Mana boleh. Betul tak
tu. Betul tu. Betul. Ya. So bagi dia hadiah dari masa ke masa, ya. Dan kalau boleh hebahkan perkara baik dengan kawan-kawan kita yang condemn kita ni. Betul. Jangan alah dia tu, alah. Beli hati dia. Allah Allah pandangnya. Yalah betul lah, kita beli hati dia sebab kita ikut contoh kata orang tu, role model kita pun maknanya kata orang tu cakap benda yang baik-baik, doakan benda yang baik-baik. Jadi orang tersentuh tengok kan orang tengok Islam tu indah. Betul tak tu? Pasal saya dengar kalau Ustaz Kazim. Saya dengar macam ceramah macam gitulah Datuk. Jadi pada saya kalau hawa ni, kalau dia rasa down, dia kena jaga dia punya hawa nafsu lah. Amboi, dalam baik. Datuk, lepas ni kalau ada orang telefon kita, bagi jawab lah. Nak pergi meminang, dua ni, takkan dua aja. Kita okey je. Takkan dua aja yang cakap tu. Kak saya langsungkan aja. Okeylah, kita ada lagu seterusnya daripada Alley Cat, Sekiranya Ku Tahu. Dan kalau anda nak bercakap mengenai permulaan, kalau lah kita tahu kan, sekiranya ku tahu. Sinar Sekiranya Ku Tahu, Alley Cat. Dan hari ini kita bercakap mengenai permulaan. Dan apa-apa permulaan sekalipun lah ya. Mungkin permulaan ni kadang kalau kita nak jadi lebih baik tu kadang banyaklah kekangannya, betul Datuk? Betul. Jadi kena cekal lah. Macam Kak Mai cakap tadi lah, setiap bila kita nak buat baik, bisikan akan sentiasa ada. Kan. Yang kau ni asyik bisikan aku tampar juga. Bisikan di hati. Jadi bisikan di hati di sini ada dua. Bisikan hati aku pula. Kalau awak okey tadi. Maaf tu. Okey, apakah permulaan yang mungkin Datuk boleh bagi contoh lah antara ramai yang datang ke Datuk kan, berkongsi cerita rintitan perjalanan hidup mereka, permulaan-permulaan yang mereka telah pun melaluinya dan berjaya memperbetulkan keadaan ke apa? Betul. Memang banyak lah. Cuma sebelum pergi ke situ, kita kena tengok kenapa orang tak ada jumpa permulaan tu untuk berubah dan sebagainya. Sebenarnya mereka tak nampak keperluan untuk berubah. Aku okey apa? Ni dia. Masalah orang tak jumpa permulaan, dia rasa dia okey. Mana ada orang yang dah okey? Kita ada banyak perkara yang masih belum sempurna yang boleh diperbaiki. Yang keduanya akal jahil. Tak tahu apa benda nak dimulakan. Itu. Yang ketiganya hati keras, dan sebagainya. Dan yang of course lah, yang penting juga ialah kita tak dapat hidayah dari Allah. Bila kita dapat hidayah, kita mudah nak memulakan sesuatu yang positif. Ya betul. Ramai orang macam kawan-kawan si Jeff tadi lah. Dia banyak yang dapat dah jadi baik. Banyak orang yang dulu tak sembahyang jadi sembahyang, dulu memang tak kisah mak bapak, merajukkan mak bapak, bila kita bagi nasihat mereka berubah sampai taubat, jumpa mak bapak balik. Banyaklah kes yang saya sangat kadang sebab mendengar kisah yang berat-berat sebab tu Datuk kan, kalau kita dalam solat doa yang patut kita cakap, ya Allah ya Tuhanku, Kau berilah aku taufik dan hidayah. Sebab hidayah tu yang kita nak. Hidayah tu banyak orang sombong. Dengar dia dapat ilmu dengan kekuatan dia boleh berubah. Sebenarnya dia ingat itu adalah dia lupa. Semua berlaku atas izin Allah. Bayang you start lah, you buat lah, I ikut je. Tak. Lagi satu kita memang disuruh minta kepada Allah. Tapi besok kalau dibagi jangan dingelak. Kenapa? Bila dia bagi jangan dingelak. Bila hidayah dia bagikan. Aku pula yang betul kan. Tak, kalau Allah bagi jodoh jangan elak. Itu maksud saya. Dua lah, tiga lah. Betul. Jangan dingelak. Jangan ada orang jatuh katil dia. Okeylah, nanti kita bersama dengan seorang lagi pemanggil bercakap mengenai permulaan Sinar Pagi. I follow Sinar FM mengeratkan silaturahim dengan muzik retro terbaik. Kuala Lumpur, senyumanmu. Sinar FM. Kau bertemu hati begini. Muzik retro terbaik. Terima kasih kerana sentiasa DMFK in the house. Cewek in the house dah pula kan. Jeb dan juga Anga. Okey Datuk, Anga dan juga Jeb, kita ada Ija di juntalian ni. Kenapa Ija? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ija dari mana ni Dari Ipoh lah. Ipoh Malang. Dari rumah. Okey. Ija. Saya ada seorang anak. Kira tahun depan berumur 15 tahun lah. Okey. Laki-laki? Sekarang lelaki. Dia yang sulung lah. Sekarang ni masalahnya
dia tak macam budak lain tau. Bila dia tak boleh ditegur. Ayah, kalau ayah dia tegur kan, dia terlampau cepat marah. Lepas tu kadang-kadang saya sebagai ibu, saya cakap kat dia, abang kena berubah, abang tak boleh macam ni. Dia cakap apa? Abang dah biasa. Dia cakap macam tu. Dia dengan saya, dia dengan saya je boleh bercakap. Dengan ayah dia langsung ayah tak boleh tegur. Okey, dia muka siapa? Muka ayah, muka mak? Muka dia? Muka mak. Muka mak, okey. Muka mak. Tapi dia belajar tak nak. Dia suka solat, kita suruh solat, dia solat, tapi solat dia dah hujung waktu. Dia tak nak, dia tengok waktu tu awal dia takkan buat. Saya sebagai ibu nak pukul tak boleh, nak marah pun dia dah remaja kan. Sedih sangat tengok dia macam tu. Itu dia. Macam mana Datuk belasan tahun ni mungkin dia memberontak. Dengar khabar Angah macam ni panggil tak, saya budak baru bisikan mengatakan lagi sekali, bisikan juga mengimbas kembali masa zaman kecil dulu. Baru saya dah dapat rasa sekarang macam itu, sedihnya mak saya dulu. That's right. Tu supaya kalau faham, ya Allah. Betul. So tu mudah-mudahan kalau budak ni, budak ni mungkin suka kalau dia dengar lah cerita kita ni, perbualan kita kat kat Sinar ni, mudah-mudahan dia berubah lah. Pertamanya apa yang Puan Ija boleh buat, betul kata Puan Ija, nak pukul tak boleh, sebab kata Nabi, bila anak umur 15 hingga 21, didik dia macam kawan. Dan tak boleh pukul-pukul. Anak umur 15 ke atas tak boleh dipukul, tak boleh dimarah-marah, tak boleh. Tak boleh, dia kena macam kawan, kena dengan kasih sayang, friendly lah. Kena really friendly. Bukan psycho tu kan? Bukan psycho. Pakai psycho lah. Pakai psikologi lah. Yang keduanya, saya nampak anak ni bila dia masa akal balik, kata umur 13, dia akal balik 13-14 ya. You dah akal balik belum? Baru semalam tu. Okey. So bila dia akan balik setan akan kacau dia. Setan kacau dia habis-habisan, nak jadikan dia budak jahat. Sebenarnya dia mula dia nakal ni. Dan anak laki-laki memang dia bukanlah panas, tapi memang dengan bapa dia tak pengam. Memang Allah buat begitu. Anak laki-laki dia mudah dengan mak, anak perempuan lebih rapat dengan ayah. Ni Oedipus complex namanya. Okey, so apa nak buat? Jadi kalau Puan Ija nak nasihatkan anak ni, pertamanya doakan dia. Balik pada doa lah. Tapi apa doa untuk lembutkan hati si anak ni, anak sulung nak masuk 15 ni? Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah. Ini 3 yang asas ya. Fatihah, ibu segala doa. Ayat kursi, halau setan-setan dalam kepala dia yang menyebabkan dia degil. Al-Insyirah menyebabkan dia pandai, hebat, cemerlang, anak yang soleh. Lepas tu kalau dia masih degil, baca surah Taha ayat 1 hingga 5. Ini ulama pesan mengingat akan lembutkan hati. Bos kat badan dia boleh, bos kat makanan minuman, bos kat pakaian yang sudah dipakai nak dicuci. Yang keduanya, saya tak terperanjat kenapa anak ni dengan ayah dia memang marah, dengan mak dia boleh dengar. Saya takut masa ibu ni, masa Puan Ija mengandung anak ini, ada kemungkinan dia kecil hati kat suami, maklumlah mengandung kali pertama. Dia mengandung kali pertama. So kalau ini benar, kalau Puan Ija masa mengandung anak ini mudah kecil hati kat suami, malam ni Puan Ija tolong solat taubat. Solat taubat, dan masa sujud yang kedua tu minta ampun pada Allah. Masa aku mengandungkan anak aku yang sulung ni, aku kecil hati kat suami aku, tak boleh dengar cakap aku mula bagan kat suami aku. Tolong ampunkan ya Allah. Ikut kajian saya, bila mak solat taubat, anak dengan cepat berubah. Dan yang ketiganya, nak pesan pada anak untuk solat, untuk apa, pegang dia. Mak jangan cakap dia jauh. Budak-budak lelaki dengan mak bukan meletik ke apa, cakap jauh ni mudah nak melawan. So pegang anak, peluk, cakap pelan-pelan. Angah, kau akan dah besar dan lebor. Dia belok kau. Tubuh saya macam potong saga ya. Itulah. Sentuh anak, bila mak sentuh anak, kedegilan anak akan pecah. Ini hebatnya Allah. Itulah antara benda-benda yang boleh. Tok Adi pernah ada kes macam ini. Kenapa tu? Tok Adi. Ini tanah kubur. Tapi apa yang Datuk cakap tadi tu, saya sampai saya ingat bisikan dapat bisikan. Dulu kalau bapak saya pukul, saya teruk macam mana, mesti mak saya yang datang pujuk. Backing lah. Dia sapukan minyak belakang apa semua. Betul lah cakap macam mana. Sepatutlah hitam. Sapu minyak. Bukan minyak hitam. Okey, habis. Tapi keakrapan anak lelaki pada mak tu, saya rasa saya bawa sampai sekarang. Alhamdulillah. Jahatlah Jen. Betul lah. Taklah sapu minyak. Kau mengatur orang selamba. Kau balik sekarang, kau bungkus baju-baju kau, get out. Tapi sebenarnya apa yang dilalui oleh Ija tadi, saya kira itulah juga antara cabaran lah di kalangan ibu bapa kan. Yes, betul. Lagi pula kadang-kadang kita ingatkan elok anak kita duduk kat rumah, tapi kadang-kadang bila duduk kat rumah dia menghadap laptop, kita tak tahu kadang pendedahan yang kita tak tahu. Ya betul. Pasal kaum Hawa tu diciptakan untuk kaum yang memujuk.
Jadi bila mak bapak kita dah marah, dah urutan mak kita lah yang sabarlah dik, janganlah macam ni kan. Jadi kita pun kita tersentuh lah dengan benda-benda macam itu kan. Kekerasan dan pujuk rayu tu membuatkan kita lebih matang. Apakah boleh kalau seorang ibu berdoa Datuk, mohon kepada Allah agar lembut hati anak-anak kita, dia pandang kita dengan belas, dengan kasih sayang, dia tidak membelakangkan kita, benda macam tu patut diamalkan Datuk. Betul. Itu sebabnya saya sebut kat Sinar pun saya sebut dulu. Kalau mak atau ayah nak cakap ke anak supaya anak lembut cakap, dengar cakap dia ialah baca 3 nama Allah. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Bila kita baca 3 nama Allah ini, dia macam memukau hati anak ini. Jadi lembut. Ya Aziz, Allah yang gagah, so anak kita ni tak akan keras. Ya Jabbar, yang pemaksa, anak kita tak akan melawan. Ya Mutakabir, Allah yang takabur, anak kita tak akan sombong, tak akan keras hati. So Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Lepas tu Angah sayang. Berlari dia. Berlari. Cuba buat. Yalah, saya try buat kat rumah nanti. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Betul, kau suruh Angah sembahyang. Sebelum tu kau suruh aku azan dulu. Okey, kita ada lagu seterusnya daripada Rina Rahman, Seia Sekata, Sinar Pagi. I follow. Sinar Pagi. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada pemanggil-pemanggil ya, dan DMFK akan terus bersama kita untuk 1 jam berikutnya, dan kita akan baca kiriman SMS ya, dan juga rakan-rakan Sinarians di Facebook. Betul. Ya, jadi kalau anda nak hantar apa-apalah juga persoalan, kuih kemuskilan, apa kuih? Habis hantar apa? Duit lah. Kuih buat apa? Okey. Atau masalah lagi. Nombor akaun apa? Tapi dekat Facebook saya pun boleh hantar SMS. Dekat Twitter saya pun boleh kirimkan. Wah, nampak advance. Dia nak tanyakan dengan Datuk ada apa-apa, boleh. Boleh SMS saya juga. Okey, topiknya ialah permulaan. Okey, Sinar Pagi. I follow. Nantikan kemunculan Rio baharu di Malaysia. Kunjungi Facebook Kia Malaysia dan menarik juga ni Datuk, yang dikirimkan oleh Habibi. Habibi. Ya Rasulullah. Nyanyilah. Kan. Katanya bagaimana cara untuk memulakan pembacaan buku. berat betul rasanya Datuk. Tapi kalau nak tengok movie, kau cukup mudah. Sampai tak nak berhenti pula. Macam mana tu? Nampak. Nak mula baca buku ya. Dia cari buku yang ringan-ringan, yang jangan besar-besar. Jangan buku yang picisan pula. Saya suka mula-mula ya, cari buku yang ringan lah, yang 50 muka surat ringan lah. Tak tebal sangatlah. Polystyrene. Yang topiknya menarik. Topiknya menarik. Betul. Macam mana yang tak membebankan kepala kita. Saya ada tulis buku banyak ya. Tips-tips yang kecil-kecil je. Ya. Macam mana buat orang jatuh cinta kat kita. Macam mana nak mula melupakan kisah lama. Macam mana nak jadi pasangan yang menawan. So inilah cari benda buku macam ni. Yang menarik. Yang keduanya kena kawan dengan orang yang suka membaca juga. Dan kalau boleh exchange buku. Nak beli buku kadang mahal. Betul. So kita exchange buku lah. Betul. Exchange tukar kan, ganti-ganti. Seronok. Ya, dan kalau membaca buku tak elok juga kalau baring-baring Datuk. Jangan baring, jangan mata cepat rosak. Jangan baca buku kat dalam bilik air. Tempat yang ramai orang baca magazine, baca surat khabar. Angah dulu dah tinggalkan perangai tu. Yelah, saya memang tinggalkan pasal saya dapat kesedaran. Takkanlah saya nak ambil ilmu dekat tempat dalam jamban. Betul lah tu. Kan saya nak ambil ilmu tapi dalam jamban. Baca tu kan menambah ilmu. Betul. Pandai lah tu. Baguslah roommate kamu ni. Macam saya jarang membaca Datuk. Selamat. Cuma saya selalu membaca fikiran Angah. Saya tengok dia macam tak menentu. Rumah saya tu alhamdulillah tu memang ada ruang untuk membaca. Banyak kali saya dah nasihatkan dia. Banyak akan membaca tajamkan, jangan tumpulkan otak tu. Tapi memang jenis budak degil tu. Tapi ialah kalau boleh elakkan ni buku-buku yang set ending. Macam mana tu kan, set ending sedih. Tak adalah. Ada daripada buku akaun. Sedih tengok balance ni. Hebat. Okey, kita ada Kenny Remy Martin, Kebekuan Hati. Nanti kita sore lagi berkaitan dengan permulaan Sinar Pagi. Kan orang yang dah pulang ke rahmatullah. Dia orang tak boleh terima hakikat. Jadi permulaan dia tu macam mana tu dia nak mulakan tu. Nak melupakan. Yalah. Nak terima takdir tu. Yalah. Dan kehilangan ni pun sesuatu yang sukar. Dia ada 2 soalan. Satu soalan dulu kan tak? Satu dulu. Okey. Ini pun satu perkara lah, sebab ialah hidup lawannya mati kan. Sebenarnya kadang kita lupa bahawa mati ni sebenarnya dia satu masih perjalanan hidup kita sampai ke kiamat. Matilah salah satu. So kita sebenarnya belum mati sampai kiamat nanti. Betul. Walaupun dah mati, dah ditanam, kita belum mati sebenarnya.
ya kita akan dihidupkan semula. Betul. Tu jadi pertamanya kita kena ingat bahawa mati itu satu benda yang betul. Ya, jangan sedih sangat. Memang sedih lah. Nabi pun menangis. Rasulullah SAW pun menangis masa anak baginda meninggal. Ya, so kita sedih, ya, normal, tapi jangan sampai kita tak boleh terima. Bila kita tak terima, kita seolah-olah marah pada Allah. Apa hukumnya marah pada Allah? Kenapa dia masih muda? Kenapa dia meninggal? Kenapa? So ini ada orang begitu, ya. So kita kena beristighfar banyak-banyak. Dan Nabi pesan, ya, saya dah sebut tadi, barang siapa bila dalam keadaan tertekan, bila kehilangan, kalau misalnya kematian isteri, kematian anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku redha ya Allah, aku kematian seorang suami gantikan dengan lebih baik. Aku mati kematian seorang anak, gantikan dengan lebih baik. Aku kematian seorang whatever, gantikan dengan lebih baik. Itu doa Nabi sebenarnya untuk kita tenang. Sebenarnya ketiganya kita kena ingat bahawa kalau orang meninggal dunia, kita tak akan lupa sampai bila. Ya. So bila teringat je sedekah Fatihah. Teringat je sedekah Fatihah. Betul. Teringat je sedekah Fatihah. Lama-lama kita akan terima kematiannya dengan redha. Kita teringat, tapi kita akan senyum. Mudah-mudahan dia selamat kat sana. InsyaAllah. Tapi Datuk kan, kijalah macam Datuk cakap tadi, sebenarnya tak mati kan. Datuk cakap tadi kan, sebenarnya kita dipindahkan di alam yang lain. Ya, alam bakak tu. Ya, betul. Alam roh Datuk. Jadi dua alam yang berbeza lah. Jadi caranya macam Datuk cakap tadi, rajin-rajin sedekahkan Fatihah. Mudah-mudahan dia tenang kat sana tu. Kan. Mudah-mudahan lah. Betul. Tapi macam saya tanya Datuk dah tadi, bukan si mati je nak Fatihah, yang hidup pun kita boleh Fatihah kan tu kan. Betul cantik, tak? Cantik tu. Pandai budak ni. Betul. Itu ada saya dengar ceramah, dia kata kita perlu Fatihahkan untuk diri kita sendiri. Yes, pada orang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup, kita sedekah Fatihah dengan istiqamah. Bila dah meninggal, mudah kita nak sambung. Masa mak bapak kita hidup tak pernah sedekah Fatihah. Bila mak bapak meninggal, kita lupa. Janganlah kata besok dah minta mati, insya-Allah aku akan sedekah Fatihah. Tak. Masih hidup kita sedekahkan Fatihah. Sebab kita tak praktikkan. Okay, just for your information, Jeb. Okay. Setiap solat I pasti ada Fatihah untuk you. Keharuan. Okey, Angah sebenarnya ada satu lagi soalan. Ada satu soalan lagi. Tapi kita akan tanyakan pada Datuk sekejap lagi. Sekarang ni kita nak dengar lagu apa? Kita ada PPP. Pemata Pemotong Pemata. Yes, elah. Sinar Pagi. Nah, okey Angah. Anda ada terima satu lagi kan? Ada soalan lagi satu lagi ni. Ni untuk Datuk tu. Okey. Soalan macam ni tu. Dia berkumpul, bergaul dengan geng-geng kawan-kawan dia yang ada naluri songsang. Tapi dia nak tegur, dia tak tahu macam mana dia nak tegur. Tapi dia tahu itulah perkara dosa besar. So dia minta mungkin Datuk boleh suggest macam mana dia nak tegur kawan dia tu. Okey. So ini naluri songsang ni sebenarnya bukannya satu masalah biasa tau. Ni sebenarnya sakit rohani. Sakit rohani yang amat berat. Ya, so jangan main-main. Jangan orang kata alah biasalah, kami akan diinsaf lah. Tak. Naluri songsang ni sebenarnya satu sakit rohani yang amat berat, yang setan, bukan setan kecil, setan besar punya pengaruh. So cara nak rawat dia ni, nak tolong dia, di samping doakan dia, kita kena bawa jumpa dia kepada orang yang pandai merawat, ustaz-ustaz yang pandai merawat. Kena bawa, tolong bawa. Kalau tidak, dia akan begitu sampai mati. Kesian pula orang tu. Kesian. Dia akan mati dalam keadaan yang tidak beriman. Dah memang dah naluri songsang. So kena rawat dia, kena ada ustaz ulama rawat dia, ya. Paling kurang kata ulama guru saya, paling kurang cuba kalau kita emergency tak malu nak jumpa ustaz, kita cari malam Jumaat, bawa air 2-3 tong, air baju Yasin, ya. Bagi dia minum air Yasin 3-4 hari, siang, pagi, petang, siang, malam. Mandikan air Yasin, mudah-mudahan sampai dia muntah hijau, mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan lah. So artinya ini bukan masalah kecil, masalah besar yang menyebabkan antara syurga dan neraka. Itu pun termasuk dalam bisikan kan tu kan? Bisikan. Apa lagi? Adik bisikan je. Tadi memang ada syaitan kecil, syaitan besar itu. Ada. Jin kecil, jin muda lah, jin besar, jin yang tua. Syaitan iblis laknatullah. Betul. Ada syaitan yang free size, ada yang L. Kau bahasakan aku ke? Tak adalah. Lagi-lagi boleh SMS satu boleh ni. Okey, nanti kita bacakan beberapa lagi kiriman. Nanti. Nanti satu persatu lah kan. Sabar. Rugi tu sayang. Datuk ada kita sayang tu. Tak manfaatkan. Okey, terus nanti bersama kami Sinar Pagi. Sinar Pagi. Kau kenapa Angah? Tak Angah sampai kat beg nangis.
Tak ada. Kak Beb bukan nangis, Kak Beb terharu sebenarnya. Terharu. Pasal apa pagi ni kita dengan Datuk, sekurang-kurangnya Datuk bagi kita ilmu untuk berguna kepada semua pendengar. Betul loh. Okey, kita ada satu kiriman SMS ni, Datuk, Jeb dan juga Angah. Mas Suri. Mas Suri kata dia nak minta lah pendapat Datuk. Katanya dia ada 3 orang anak tiri, berusia 20, 19 dan 14 tahun. Mereka tak pernah solat. Kalau disuruh buat tak tahu je. Yang bongsu pula agak liar perangainya dan pandai berpura-pura. Saya memang sayangkan mereka. Macam-macam nasihat dah beri tapi mereka buat tak tahu je. Jadi macam mana ya Datuk ya? Okey, so Mas Suri ni satu niat yang baik. So seorang mak tiri yang sangat mulia lah ya. Ni anak tiri umur 20, 19, 14. Ni umur dah memang wajib sembahyang dah. Ya. So apa kata orang alim? So satu doa yang paling baik untuk suruh mereka sembahyang pertamanya adalah surah Ibrahim ayat 40. Ya, itu memang doa khas untuk suruh ahli keluarga dan diri kita solat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya. So ni doa surah Ibrahim ayat 40. Satu. Keduanya itulah samalah yang macam tadi. So bila Mas Suri ni masak apa-apa makanan minuman tu, boslah kat makanan, baca Fatihah ayat kursi Al-Nashrah, ya, lepas tu bos kat makanan minuman dengan niat, ya Allah jadikan anak-anak tiri aku ni supaya jaga solat. Ya, lagi pun budak ni dah besar dah remaja dah. Ya. 2. Yang ketiganya, bila sampai waktu solat sebut saja dengan penuh kasih sayang. Okey, semua dah azan dah 15 minit dah asar, dah sembahyang dah sayang, dah. So kalau dia kata buat tak kisah, tanggungjawab mak sudah habis. Ni mak tiri ni. So sebenarnya tanggungjawab bapak tu yang wajib. Kita kata role tadi kan, role model tadi. So tapi itulah doakan surah Ibrahim tu ayat 40. Lepas tu doakan kemakanan minuman, ya. Lepas tu setiap kali waktu sembahyang kita sebut saja dengan penuh kasih sayang dan terus kita buat, ya. So maksudnya sembahyanglah, ya. Dan mudah-mudahan anak-anak tiri ni akan ikut, mudah-mudahan. Saya yakin akan berubah. Betul. Itu berbalik pada bisikan kan. La ilaha illallah. Asyik bisikan. Yalah, bisikan tak pernah lepas dengan kita. Ada bisikan kanan, bisikan kiri. Ya, betul. Tapi memang tu kadang hati kita ni selalu sangat, kalau kita nak buat benda-benda yang elok, kadang berbalik bukan bisikan. Macam saya pakai ayat lintasan. Lintasan yang macam tak elok lah tu. Kan? Tak kira lah kita tengah solat ke, tak kira lah bila kita tengok-tengok benda-benda yang elok, tapi hati kita ni macam dia bukan berbolak-balik, tapi dia macam itulah berbolak-balik lah. Bergundah-gundah. Kita macam mana Datuk Macam mana Datuk Itu normal lah. Nak atasi tu. Itu kalau dapat atasi hebat lah kita. Tapi itulah, ya. Sebab khusyuk tu Nabi dah sebut dah, ya. Di akhir zaman kalau sembahyang lah, ya. Sembahyang tu tidak maksudnya kalau tentang sembahyang lah. Galau kan Datuk kata galau. Kau tak faham apa cakap bisikan tadi kan. Okey tu macam mana? Akhir zaman umatku ni kalau sembahyang, ya, cuma dapat 5/10 maksimum. Dia dapat 1/10, 2/10, 3/10, 5/10 saja. Artinya apa? Tak apa khusyuk. Banyak sangat lintasan. Banyak sangat gangguan. Itu sembahyang. Nabi dah tahu dah. So tu sebabnya kita kalau dah sembahyang fardu, kita support lah, compliment, kita perbaiki, kita tolong, ya, kita punya solat fardu dengan solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, kita kena solat sunat. Awak yang masih muda ni mulalah belajar. Yang tua bangka punya saya dah wajib lah. Yang solat sunat pun jadi wajib, sebab nak tolong solat-solat fardu yang tak bercantik nak top up tu. Cantik perkataan. Saya cakap tak top up ni lupa tadi. Bisikan lah. Tak apalah, lepas ni kalau Datuk ada program, saya boleh duduk sebelah Datuk untuk cek-cekkan words yang Datuk nak cari tu. Kalau Angah standard lah bisikan. Kau sampai sekarang kau tak nak setuju apa yang aku cakap. Tetap kau gunakan lintasan kan. Bisikan ke lintasan? Betul ke bohong? Tak. Macam saya lintasan kan. Saya macam terlintas benda yang tak elok. Benda yang kita terlintas. Astagfirullahalazim. Kalau kereta api memang lintasan. Takkan bisikan kereta api. Lintasan kereta api. Sebab bila lintasan datang kita macam astagfirullahalazim. Kenapa ada rasa macam gini ya? Kenapa ada terfikir macam gini ya? Kenapa macam gini ya? Kita takut. Adakah itu masalah diri kita sendiri ataupun orang lain pun sama? Itu yang saya nak tahu tu. Untuk saya pula saya cakap bisikan tu, pasal bisikan mulut kanan kan, sekejap lagi masuk waktu sembahyang, nak sembahyang, yang kiri cakap kan, alah relax dulu, sekejap lagi lepas 5 minit sembahyang. Saya lawan juga tu. Saya lawan bisikan, kau jangan nak masuk dekat dalam hidup aku. Belah daripada hidup aku sekarang. Yang ni masuk, relax dulu, nanti dulu. Lala dia dapat melawan tu. Lala dia dapat melawan daripada dia lawan nafsu dia tu, maknanya bisikan tu daripada subuh. Lala isyak pun dia dapat buat.
Alhamdulillah. Ini roommate cakap ni, aku percaya ni. Kau setuju dengan bisikan aku kan? Tapi memang betul Dato' lagi kita nak baik, lagi kita lagi dugaan, cobaan macam-macam datang. Situlah letaknya ujiannya, kita kena cekal dan tabah. Istiqamah. Istiqamah. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Amin. Ini pasangan adik-beradik Hamidah dan juga Eddie Ahmad Mawalku. Ini bukan bisikan kan? Surya. Permulaan dan harap permulaannya permulaan yang baik dan terbaik. Okey, ni ada satu kiriman SMS ni, Su dari Tanjung Karang. Kata saya tak ada mood lah. Kenapa? Saya tak ada mood nak buat ulang kaji pelajaran untuk mengajar tahun depan. Cikgu lah ni kot. Cikgu. Sebelum cuti sekolah ada berlaku perselisihan faham. Walaupun kita ni ikhlas nak membantu ni Datuk, macam mana nak mulakan suasana kerja yang ceria? Macam tu. Adakah datang Opi buat bunga api ke nak nampakkan ceria? Kita tak tahu. Lain macam kau dia. Yelah, ceria nak create mood situasi. Bunga tayar. Bunga tayar pula. Sebenarnya prinsip hidup ni senang kalau kita faham prinsip. Prinsip hidup ialah kita tak boleh ubah orang. Okey. Kita boleh ubah diri kita saja. Tetapi bila kita ubah diri kita dengan bersepadu, dengan berpackage, maka Allah akan ubah semua orang kat sekitar kita. Itu yang orang kadang tak perasan. Ubah diri awak je. So cikgu Su ni, Cikgu Su Tanjung Karang pula tu ya. Memang Tanjung Karang ni memang coba lah. Mantino punya anak buah. Mantino, tapi mungkin Cikgu Su ni orang luar. Mentarang. So apa yang Cikgu Su boleh buat ialah pertama ya, Cikgu Su ni ubah diri dia. Ya, jaga solat elok-elok, istighfar banyak-banyak dan buat perubahan-perubahan dia. Ya, termasuklah tukar perfume. Ya, tukar perfume, tukar pecian rambut. Walaupun dia pakai tudung, tukar pecian rambut, tukar apa-apa, yang buat apa. Bila dah buat perubahan tu, you rasa seronok. Dan masuk ke sekolah ya dengan kaki kanan. Masuk ke pejabat ke sekolah ke kelas dengan bismillahirrahmanirrahim, senyum, assalamualaikum, masuk kaki kanan. Tapi kalau macam dia kencing manis, kaki kanan kena potong tu. Engkau tak payahlah itu, dia ajar internet ajalah kat rumah. Okey. Dia tetap kena kaki kiri jugalah. Apalah. Okey, faham dah tu. Lah kaki pelasu dah ada pelasu. Kaki kanan tu yang langkah. Okey, acap kali juga kita berdepan dengan situasi di mana orang tu tak suka kita. For whatever reason lah. Kadang-kadang kita fikir, apa kebendanya dia macam jaki je. Dan of course kita tak boleh paksa. Macam Angah, Jeb, kita dalam industri penyiaran, hiburan ni kan. Tak semua orang suka kita. Dan ada orang dia tak suka, dia tunjuk. Puat paling muka ke apa dengan kata-kata hembul lain, kau ni apalah bla bla bla. Jadi macam mana Datuk untuk kita berdepan dengan situasi ni supaya kita dapat teruskan dan kita menerima hakikat tu. Kita tengok ya, kalau yang jaki kat kita tu seorang dua tak apa. Tapi kalau dah ramai sangat orang menyampah kat kita, tapi something wrong dengan kita. Kita yang banyak silap. Okey, katalah yang menyampah kat kita seorang atau dua orang ni. Okey, apa nak buat? Guru saya pernah ajar kat saya cara mana nak buat dia betul-betul jadi gila. Jadikan dia gila. Mari tengok cara ya. Pertama doakan dia. Katalah ya Allah, jadikan Jet ni orang yang baik ya. Kalau dia tak baik juga, biarlah dia masuk parit accident ya. Boleh tu? Tak boleh. Tak boleh lah. Jangan doakan orang tak elok. Saya tanya je tadi. Tak boleh. Ni bisikan lain ni tu. Saya buat lawak bodoh tu. Ya. Okey, satu, doakan kawan. Yang kedua, maafkan dia. Ni biasa ni, maafkan dia. Ya, bantu dia. Maafkan dia, bantu dia, beri hadiah. Bagi hadiah. Orang tu jangki kat kita, menyampah kat kita, bagi hadiah. Sebab kata Nabi, bila orang menyampah kat kita, orang mengumpat kita, kita dapat pahala. So, tukarkan dengan hadiah. Nabi suruh. Lepas tu, itulah dia. Depan dia ceria. Katalah happy, ada orang menyampah kat you for whatever reason. Depan dia happy sangat. You tolong dia, you cakap benda baik tentang dia. Ya, you doakan dia, you cakap yang elok saja, you hebatkan perkara-perkara baik tentang dia. Memang dia jadi gila. Jadi kita bagi hadiah tu bagi hadiah. Kalau besok kalau kau balik kau tengok aku ni macam murah maju, kau faham lah Zeb. Aku standby lah hadiah. Nak hadiah lah tu. Kena faham lah. Kalau nampak menyampah je. Tak, memang lama dah menyampah, tapi kenalah sabar. Kalau macam ni senang. Mi segera 5 paket dah. Dapat. Betul lah. Gitu kan. Bagi hadiah Al-Fatihah pun boleh. Alhamdulillah. Yes sir. Wow. Okey, terus nanti bersama kami Sinar Pagi. Tak diam, tapi selalu kita tak diam kan. Kita pun dah sampai ke penghujung. Aduh, macam mana kan? Ni macam rasa nak bawa Datuk bawa balik je. Aduh, banyak ilmu dapat ini, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ni kalau bercerita pasal kebesaran Allah memang macam gitu. Kita tak rasa masa tu. Tak rasa. Tapi setiap kali saya cerita pasal benda-benda ni kat rumah, Angah tidur.
Kau ni dengar satu Malaysia tau. Dengar satu Malaysia. Yalah. Kau ya pun betul, jangan macam tu. Oh, yang tu. Tapi kadang-kadang yang betul tu kadang-kadang semestinya pahit. Jangan pahit, tapi menjaga hati sesama kita lebih baik. Tidak mengaibkan sesiapa. Yes. Okey, minta maaf ah. Lama-lama orang fikir macam tu di MFK ni. Inilah cerita adik-adik. Betul. Okey, Datuk, mungkin kita boleh buat sedikit rumusan daripada perbincangan kita. Betul Datuk. Tentang permulaan. Yalah, rumusannya seperti yang Omar Al-Khattab menyebut ya. Buat baik macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Kalau kita ingat mungkin kita mati esok, kita hari ni kita akan terus mula. Nak buat baik mula hari ni. Nak minta maaf mulakan sekarang. Nak makan orang sekarang, mulakan sekarang. Betul. Sebab besok mungkin kita mati. Ya, sebabnya Omar kata semalam sudah berlalu. Betul. Ya, esok mungkin tak datang. Kita cuma ada hari ini. So nak mulakan, tolonglah para pendengar semua ya. Nak mulakan ya, jadi apa ni AB ya. So kita mula sekarang lah. Sekarang. Jadi Datuk dah terlanjur Datuk cakap mulakan sekarang. Saya tak pernah terlanjur. Saya tak pernah terlanjur. Okey, saya faham Datuk. Maknanya dah halang-halang. Dah halang-halang Datuk cakap. Sangka hati kering juga. Hati kering. Dah halang. Bolehlah kita masukkan Datuk dalam tim Bandung Joker. Okey Datuk, saya nak ambil kesempatan ni pasal saya rasa Datuk bagi satu semangat untuk saya berubah untuk mulakan hari ni. Jadi saya di kesempatan ada ruang di ruang yang begitu luas ni. Saya nak beritahu kepada semua yang saya pernah menyakitkan hati sesiapa ke secara langsung atau tak langsung. Ada yang saya gurau-gurau, ada yang tak kena, ada yang mungkin saya terlepas pandang, ada orang membuatkan orang teraib atau mengecewakan hati sesiapa. Mungkin time-time saya kerja saya ada ambil barang sesiapa, saya nak mohon maaf, saya minta halal dunia akhirat. Manalah saya tersentuh Datuk cakap buat baik seolah-olah besok kita tak ada. Jadi saya nak ambil ruang ni. Saya dah wasiat ni, tak kisah Datuk. Saya yang penting kalau saya tak ada, Datuk sedekahkanlah Al-Fatihah. Amin, insyaAllah. Yelah, sama juga kita saya sebab kadang kita bergurau kita tak tahu, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita niat tak ada apa-apa pun, berseluruh je. Tapi kita tak tahu orang yang menerima tu macam apa dia cakap ni. Saya sejujurnya dan serendah-rendah diri minta maaf kepada sesiapa saja yang mendengar. Sama juga saya. Tapi saya pun nak minta maaf dengan Datuk lah kalau hari pagi ni kalau ada kata saya yang menyinggung. Betul. Tapi hentikanlah bisikan tu. Hentikan bisikan. Tentang bisikan tu hentikan. Mungkin kata-kata saya ada yang tidak benar, saya minta mohon maaf. Betul. Amin, insyaAllah. Kalau ini rasanya macam ada 3 ustaz dalam ini. Yelah, kita berkongsi. Amin. Okey. Jadi itulah dia, setiap detik, setiap saat adalah permulaan ya. Jadi kita nak mula yang macam mana dan harap-harapnya permulaan yang baiklah. Mudah-mudahan dan mendapat barokah daripada Allah SWT. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Bersama kami. Jamaah. Alhamdulillah. Bisikan. Okey, pastikan anda terus pekat, melekat, melekit di Sinar FM. I follow. Salam.